ini kitab dia, Sahih Ibnu Hibban, Daraqutni, Sunan Daraqutni, dan lain-lain di dalam kitab mereka masing-masing. Supaya lebih jelas benda ni, kalau kita duk bincang ni, di sini diperturunkan riwayat Abu Daud sebagai contoh riwayat yang mengemukakan kisah ini dengan lebih terperinci. Dan ini lafaznya. Apakah hak lain-lain lagu ni juga 100%? Tak serupa. Lagu lain pula. Lepas tu sanad dia lagu ni? Tak. Sanad lain pula. Ni. Dengan sanad sekali tu sebut di atas sekali Abdurrahman bin Jubair Al-Misri, orang Mesir, an Amr bin Al-As, daripada Amr bin Al-As. Tu sanad. Hak bawah dia tu tengok lengkap. Nak sampai kepada Abu Daud tu, Abu Daud ambil daripada Ibnul Muthanna, Muhammad bin Muthanna, ambil daripada tu, dan seterusnya sampai kepada tengok sanad tak putus kan tu. Itulah orang panggil diwasalkan oleh Abu Daud tu. Yang ni Abu Daud sebut sanad dia dengan lengkap sampai kepada Amr bin Al-As. Tidak seperti Imam Bukhari buat, dia cerita Amr bin Al-As tu. Apa kata dia? Kita baca terjemahan dia lah. Baca terjemahan dia. Maksudnya Amr bin Al-As menceritakan, tak terjemah dalam sanad tu. Sanad tu tengok Arab dia tu lah. Amr bin Al-As menceritakan, katanya, pernah pada suatu malam yang sejuk dalam perang Zatus Salasil aku berihtilam. Itu ceritanya. Sini dalam Bukhari dia sebut Amr bin Al-As berjunuk pada suatu malam yang sejuk. Dia pun bertayamum. Dah baca ayat ni. Tu je. Sini dia sebut pada suatu malam yang sejuk dalam perang Zatus Salasil. Kita pun tahulah peristiwa tu peristiwa mana. Aku berihtilam. Berihtilam ni maksudnya terkeluar air mani. Tidak semestinya dia bergaul dengan isteri dia atau hamba sahaya dia mimpi kau, ataupun dia tidak mimpi, dia keluar air mani. Tapi biasanya ihtilam ini, bila sebut ihtilam ni, mimpi lah. Mimpi. Dengan sebab mimpi. Hak ni yang jelasnya dengan makna dia bermimpi. Aku takut kalau mandi aku akan binasa. Binasa di situ mati atau jatuh sakit. Aku takut. Aku bimbang. Aku risau. Aku khawatir. Amin. Itu ada kan tu? Kebimbangan tu ada. Itu Imam Bukhari ambil tu. Bila dia takut, bila dia bimbang, bila dia risau. Imam Bukhari ambil daripada situlah. Amr bin Al-As kata, aku takut kalau aku mandi aku akan binasa. Ni bagi orang yang mengatakan mati, syarat dia mati, dia pegang sini juga. Tapi perkataan binasa dalam bahasa Arab di luar. Dia bukan makna mati saja. Boleh jadi hilang manfaat mana-mana anggota, ataupun sakit, itu pun binasa juga. Sebab kita lah, kita kata punah tu. Punah. Punah dia tidak semesti mati. Punah. Bahasa kita. Lagu tu binasa. Maka aku bertayamum, kemudian mengimami sahabat-sahabatku bersembahyang subuh, sembahyang subuh. Jadi itu imannya. Mereka menyebutkan kepada Nabi SAW, yang setelah bertemu dengan beliau, kemudiannya lah, apa yang telah berlaku kepadaku. Beliau SAW pun bertanya aku dengan katanya, hai Ammar, adakah engkau telah menjadi imam kepada sahabat-sahabatmu dalam keadaan berjunub? Maka saya menceritakan kepadanya tentang apa yang menghalang saya daripada mandi. Dia royaklah. Kataku, saya telah mendengar Allah berfirman, jangan kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Mendengar keteranganku itu, Nabi SAW ketawa dan beliau tidak berkata apa-apa. Ni cerita ni, kau lengkap. Nabi SAW suka. Kalau benda ni tak betul, dia tak suka. Suka tu tanda kenal lah tu, gembira dah, cerdik. Sahabat dia ni faham molek dah Quran, faham molek. Itu dia suka.
Sekurang-kurang kalau tidak nak suka, tidak gapo dia, kalau salah dia kena tegur. Ni dia tidak berkata apa-apa. Nabi SAW tak kata apa-apa. Ini berarti orang panggil dalam istilah hadisnya takrir. Takrir daripada Nabi SAW, pengesahan, pengakuan Nabi SAW. Hadis ini qauli, fi'li, takriri. Takriri. Hak qauli tu hak dia kata lah. Dia kata apa-apa. Tu hak qauli. Hadis berupa ucapan, kata-kata. Fi'li hak dia buat. Sahabat kata Nabi buat gini. Itu fi'li. Takriri, dia tidak kata, dia tidak buat, tapi dia mengesahkan. Macam ni, dia suka. Dia tak ada kata apa-apa. Tak ada kata. Kalau dia kata sepatah, molek lah, qauli dah lah jadinya. Ni dia tak kata. Marah pun tidak, apa-apa tak ada. Tak ada komen. Betul dah lah lagu tu. Kalau tak betul, ini akidah kita. Kita pegang, molek akidah kita. Nabi SAW tidak akan tidak akan biarkan salah dia. Salah dia. Sedangkan Nabi ni tidak melakukan dosa dia. Sedangkan Nabi SAW ni tidak melakukan dosa, kan? Tak ada dosa dia ni. Bila dia tak ada kata apa-apa, mana benda tu tak salah lah. Kalau salah, mesti dia tegur. Usah ke benda haram, hak benda makruh pun ada kalanya dia sebut juga. Dia tak boleh makan apa dia, bawang putih misalnya, nak pergi masjid. Tu haram ke? Tak ada siapa dia kata haram, tapi dia ada sebut. Apatah lagi kalau haram, kalau memang tak sah. Jadi tu imam benar. Jadi tu imam. Orang lain tu tayamum belaka ke? Belum tentu, tak tahu lagi. Boleh jadi ada air sekadar dia ambil air semaya, nyadar lah dalam ramai-ramai tu. Ini menunjukkan sebab ni tajuk tu imam semaya dengan tayamum, makmum semaya dengan air semaya, ni sudah bicara dulu. Ini pun boleh jadi dalil juga secara umum lah, secara umumnya. Menunjukkan Nabi SAW kenal dengan perbuatan dia. Siapa dia? Amr bin Al-As. Waktu nak kenal sikit. Kita berkenalan sikit. Seorang sekali tak apa dah. Berkenalan sikit. Amr bin Al-As ni siapa? Dia ni musuh ketak Nabi lah dulu. Sebelum Islam memang beti benar. Beti benar. Jadi kepala semua. Semasa jahiliah, keluarga dia ni turun-temurun orang terima sebagai hakim keluarga dia. Dia pun lagu tu juga, kalau keputusan apa-apa kes apa-apa, dia buat keputusan. Maknanya orang cerdik lah, keluarga cerdik. Dan pada ketika orang Islam berhijrah ke Habsyah, kan, utusan bagi pihak Quraisy ni di Mekah ni, nak suruh raja tu, apa ni, Najasyi tu, tak terima orang Islam, halau orang Islam. Hantar dia lah jadi wakil. Dia ni jadi wakilnya. Kita kata duta semasa jahiliah. Dia pernah jadi wakil kepada orang-orang Quraisy pergi sana, tapi dia tidak berjaya. Macam-macam lah cara dia nya. Dalam riwayat panjang lah, banyak lagi lah cerita-ceritanya. Cara dia orang politik, kan? Dia orang politik tinggi ni, ahli politik. Kemudian pun memang hebat lah. Dia bawa ni kulit orang Habsyah, raja-raja zaman itu suka benar lah kulit ni, di tempat dia mahal, payah. Jadi orang-orang sini buat pergi, itu sebagai hadiahnya, sebagai hadiah. Buat pergi, dia royak lah gini, tapi raja tu tak pakai. Tak pakai dia. Tapi nak ceritanya wakil dia ni bukan orang biasa lah. Dan anak dia hak terkenal tu lah, Abdullah bin Amr bin Al-As. Tu Abdullah tu seorang yang sangat warak, anak dia ahli ibadat di kalangan sahabat tu, sahur Quran anak hari habis. Sembahyang dia tak tidur tengah malam. Tu ni amalan dia ni. Puasa ni 11 hari puasa sepanjang tahun. Dia kalau boleh tak sini nikah nak, tak sini tidur, tak sini tapi Nabi SAW marah. Bila marah tu tak jadilah. Nak ceritanya anak dia ni salah seorang yang menulis hadis, ada kitab zaman Nabi lagi, hadis anak dia.
ahli ibadat. Tapi anak ni tak sih politik, tak sih anak. Tidak suka ayah dia. Yang si ayah ni atikah belah tahun je dengan anak. Umur. Pasal apa ayah ni nikah awal. Nikah umur dalam 15 tahun. Nikah dah ni. Boleh ke Ammar bin Al-As tu jadi umur tikah tak sebanyak mana lah. Nikah muda. Dia ni antara sahabat yang menikah muda. Ketika jadi musuh tu tak kira lah musuh ni. Macam-macam lah dia buatnya. Tetapi dia ni orang cerdik kan. Dia mikir akhir. Dalam perang Khandaq tu memang dia ambil bahagian besar lah dalam perang tu. Lepas tu dia mikir hak Nabi ni, hak Muhammad royak ni banyak betul. Apa ruginya kalau kita terima dia ni? Kalau kita terima dia, kalau kita tak terima dia, habislah mengikut kefahaman kita ni, mati habis, tak ada apa lah, selesa. Tapi kalau kita terima hak dia tu nya betul, apa ruginya? Kita ada akhirat selesa, ada dosa pahala. Dia mari mikir gitu. Lepas pada tu dia nak masuk Islam, pergi tu jumpa dengan Khalid bin Al-Walid tu lah, panglima besar tu. Nak gimana dia kata? Aku nak Islam, dia kata. Khalid pun kata aku pun nak juga, dia kata. Sama-sama dia. Sebelum lagi pembukaan Mekah, sebelum tahun yang ke-8, mereka ini telah memeluk agama Islam dah. Jelas tu. Dia sebab apa sebut tu? Kalau sebelum pembukaan Mekah orang Islam dia ada beza tu, kedudukannya. Sahabat tu sahabat belaka, tetapi sahabat kalau ahli Badar lain, ahli Uhud, pergi perang dalam perang Uhud tu lain, perang dalam perang Khandaq lain kedudukannya. Hak masuk Islam selepas pembukaan Mekah lain, memang lebih. Tetapi di kalangan dia tu, hak sebelum Fatih Makkah dalam Quran sebut, la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fathi wa qatal. Tidak sama orang yang memeluk agama Islam, yang berbelanja, yang berperang sebelum Fatih Makkah dengan selepasnya, tak sama. Ni sebelum Fatih Makkah dia terima Islam. Sebab pada masa tu Islam tak kuat lagi betul-betul. Mekah bukan dikuasai oleh orang Islam lagi. Dia masuk Islam makna betul-betul, sungguh-sungguh lah. Tapi dia ni pelik. Terima Islam, Khalid pergi dulu, jumpa dengan Nabi, masuk Islam. Lepas pada tu dia pergi jumpa dengan Nabi, holder tangan, nak salam. Lepas tu Nabi pun holder tangan, dia tarik balik. Dia jenis pelik. Apa kata dia? Saya nak tanya dulu, kata dia. Kalau saya masuk Islam ni, kesalahan saya apa-apa dulu, dosa saya dulu ni, dia apa kata dia? Dia tanya Nabi. Nabi kata hijrah ni merobohkan, hijrah ni merobohkan segala-galanya, hapus dah. Lepas pada tu al-Islam yajubbu ma qablah, yahdimu ma qablah. Islam ni bila kita peluk agama Islam, merobohkan, meruntuhkan semua lalu kira tak ada dah, tak kira dah dosa. Jadi seperti anak yang baru lahir. Dia bersedialah dia masuk Islam. Lepas tu masuk Islam. Oleh kerana dia ni kan dulu banyak salah dengan Nabi SAW, banyak salah. Lepas dia masuk Islam, dia tak aja bertentang mata dengan Nabi, malu sangat, berasa bersalah sangat. Berasa bersalah, dia tak boleh bertentang mata dengan Nabi. Bini perasaan sahabat ni, dan Nabi SAW percaya kepada dia, yakin kepada dia ni, sehingga dia kata aslaman nas wa amana Amr ibn al-As. Orang lain Islam, Amr ibn al-As ni beriman. Beza tu. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Dalam Quran pada sebut orang-orang Arab tu kata amanna, kita telah beriman. Katakan, Tuhan suruh Nabi kata, jangan kata lagu tu, katakanlah aslamna, kami telah Islam baru. Iman belum lagi masuk dalam hati kami. Tapi Ammar bin Al-As ni, Nabi kata orang lain Islam, dia beriman. Siapa setara tu, menunjukkan Nabi yakin dengan dia.
Lepas tu Nabi SAW hantar dia sana sini, ratuh lah, hatta zaman masa Nabi lagi, jadi wakil, jadi duta Nabi ke Oman,